pengijazahan ilmu oleh guru pada murid. Sanad. Tuan-tuan, sanad ni bila muncul? Sanad ni muncul bila mana ada berlakunya pemalsuan dalam hadis. Maka sanad ni dia muncul tu, dia baru muncul. Zaman Nabi tak ada sanad-sanad ni. Adalah, tapi tidak begitu ditekankan macam ditekankan pada zaman periwayatan. Jadi bila berlakunya pembohongan dalam hadis, ulama tekan sungguh bab sanad. Itu kata Ibn Sirin, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Innan nas lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Manusia tak pernah bertanya tentang sanad. Jarang tanya tentang sanad. Sehingga bila Osman dibunuh, berlaku fitnah, orang mula bergaduh, hadis palsu banyak, barulah dia kata, sammu lana rijalakum, namakan kepada kami perawi-perawi kamu. So sanad ni dia muncul disebabkan oleh ada satu situasi yang mendesak, perlu. Maka baru letak sanad. Hari ni bila mana kita hadis dah dibukukan, sanad ni tak ada peranan dah. Sanad ni tak ada peranan dah sebenarnya. Sanad ni berperanan bila mana zaman periwayatan, buku-buku hadis belum ditulis. Bila dah ada buku-buku hadis ni, ada kutub sitah dengan Musnad Ahmad. Tuan-tuan punya Sahih Bukhari dengan saya punya Sahih Bukhari lebih kurang sama je. Susunan je ada beza-beza sikit, tapi sama je isi dia. Tuan-tuan ada sanad ke tak ada sanad ke, sama je. Katalah saya ada sanad Sahih Bukhari. Saya ada daripada jalur India, saya ada daripada jalur Mesir. Saya ada daripada jalur Mekah. Dan jalur Mesir tu pun sebenarnya bertemu di Mekah. Saya ada 2 jalur kan. India tu pun akhirnya Mekah juga. So saya ada 3 jalur sanad. Tapi saya baca Sahih Bukhari dengan tuan-tuan baca Sahih Bukhari sama je. Taklah bila ada sanad lebih faham. Tak. Habis tu nak buat apa sanad, Ustaz? Sanad ni kita meneruskan tradisi ulama. Kerana ulama zaman dulu ni dia mengembara mencari sanad. Maka kita pun mengembaralah mencari sanad. Carilah, nak rasa sikit kesusahan dia. Kan saya pergi Mesir nak ambil sanad daripada Syekh Syahatah Al-Alfi. Lepas solat Jumaat, datang daripada Jordan ni. Nak ke Iskandariah jauh. Sampai tengok Syekh tu ada. Jadi kita pun meluru nak pergi jumpa dia. Dia baca khutbah, lepas tu dia masuk, dia keluar daripada masjid, hilang tu. Mana Syekh? Wali ni kan. Kami tunggu mana dia tak keluar-keluar, hilang tu. Pergi rumah dia tak ada. Ketuk rumah dia, isteri kata dia tak ada. Jadi kami hampir putus asa lah. Turun balik dalam keadaan sedih. Rupanya dia ada satu bilik, balik pintu masjid tu ada satu bilik. Dia masuk dalam bilik tu. Kami turun, kami tunggu. Kata tak ada rezeki, balik. Bila nak balik tu, dia buka pintu, pergi minta sanad kat dia. So baca hadis depan dia. Maka dia bagi sanad. Kan? Tapi taklah susah ulama dulu, cuma kita rasalah sikit pengorbanan tu. Rasalah sikit kan? Tapi taklah bermakna bila saya dapat sanad lebih faham daripada tuan-tuan. Tak. Kadang-kadang ada orang dibuat majlis sama, yang tu ijazah. Yang tu bagi sanad secara ijazah. Baca 2-3 hadis, lepas tu dia bagi sanad. Ijazah dia panggil. Ada yang sama, majlis sama. Di Mesir banyak sama. Di Jordan pun ada. Bila musim panas dia buat majlis sama, majlis mendengar hadis. So dia akan baca sesuatu dengan sanad penuh. So kita pun dengar lah. Kadang-kadang dia baca laju je. Dia tak syarah pun. Cuma nak ambil sanad saja. Dia dah baca semua, lepas tu dia kata, okey, saya dapat ni daripada Bukhari. Ya, siapa dia ambil daripada Bukhari? Fulan. Yang ambil daripada fulan, fulan. Daripada ambil daripada fulan, sampai kepada guru saya, sampailah kepada saya. Tapi taklah bermakna lebih faham. Habis tu kalau tak ada apa-apa Ustaz ambil apa? Pertama saya kata nak meneruskan tradisi ulama dulu. Yang kedua, kalau orang hentam kita tak ada sanad, kita kata saya ada. Sebab sekarang ni orang banyak nak hentam orang je kerjanya. Sampai jam kredit kita pun dia tengok. Berapa kredit dia belajar? Yang tak ada kredit ni macam mana? PhD kat Malaysia tak ada kredit. Tak ada kredit subjek. Yang ada kredit tesis macam mana nak kira? Jadi orang hentam kita. Kadang-kadang dia tak hentam di sudut idea, dia hentam di sudut benda-benda ni. Ayolah, dia tu belajar bukan ada sanad. Saya ada. Saya ada sanad. Ayolah, dia tu belajar bukan talaqi. Hang tahu mana aku tak talaqi? Nampak gaya pun tahu tak talaqi. Ingat Jordan tu tak ada syekh? Ada orang tuduh saya tak ada. Dia kata mana itu jenis tak talaqi tu. Jangan. Saya talaqi dengan Syekh Syuaib Arnaud, dengan Salah Al-Fatah Al-Khalidi, dengan Syekh Abdul Malik As-Sa'di. Kita bertalaqi, cuma kita tak heboh kat orang. Kerana kita pun tahu orang lain ada syekh. Orang lain ada syekh dia, kita pun ada syekh kita. Jangan kita ingat syekh kita je kibar, syekh orang lain semua sigar. Syekh kita je kibar. Kita mesti berpegang pada kibar. Siapa kibar? Syekh aku. Syekh aku tak kibar. Dah. Aku tak anggap dia kibar. Tahu kibar? Bukan kibar bendera. Kibar tu mana ulama besar. Tapi tuan-tuan, kalau sanad tu diteruskan, tiba-tibalah nama tu, dekat sanad tu daripada guru tuan-tuan, terus nama tuan-tuan. Hadis tu palsu. Dengan adanya tuan-tuan dalam tu. Terus jadi palsu. Tapi sanad orang lain okey.
Sanad kita lah. Kan saya pun ada dalam tu, kira palsu. Kerana kita memang kan on the way. Kan? Bila kau kat mana? On the way. Padahal on the way nak pergi toilet.